jadi baik kan. Kita boleh ambil anak-anak kita dan kita bercerita dengan diorang. Itu dekat situ adalah kita pilih masa untuk kita be kind, be present dengan be available. Okay, balik pada tajuk kita, kesediaan belajar tu. Jadi sebenarnya banyak kajian menunjukkan hubungan yang baik tu, sosio-emosi yang baik tu membolehkan kebolehan IQ manusia. Dia akan trigger learning. Jadi dalam konteks interaksi ni, masa yang berkualiti yang kita berikan kepada anak-anak tu membuka peluang interaksi yang banyak, dan interaksi itu akan bantu settlekan sosio-emosi anak-anak tu, dan ini akan membolehkan anak tu lebih bersedia untuk belajar, dan kapasiti belajar dia pun akan lebih dalam, lebih tinggi. Dia akan lebih banyak lebih jauh lagi dia boleh berfikir. Dalam buku Raising Generation Tech tulisan Jim Taylor, dia ada satu bab yang memang khusus dia huraikan macam mana relationship tu boleh trigger kesediaan belajar. Jadi hal ini sangat menarik lah, dan kita nampaklah banyak kajian telah menunjukkan yang hubungan antara dua manusia yang sangat penting dalam kehidupan kanak-kanak, iaitu ibu bapa tu sangat penting. Dan seterusnya hubungan dengan guru jugalah. Jadi knowing is one thing, doing is yet another kan. Jadi kita sebagai guru dan ibu bapa ni, kita kena walaupun susah tapi kita kena berazam lah untuk cuba biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Kita jangan dulu masa kita kecil pun mak ayah kita memang mana ada layan kita baik-baik macam ni kan. Itu mungkin setengah-setengah lah. Tapi kita boleh je survive kan, tapi tidak kan. Kita kena sentiasa sebab benda-benda ni semua berasaskan fakta dan kajian. Jadi kita kena terima lah. Kita risau interaksi kita dengan anak tu hanya untuk macam bagi dia boundaries je kan. Itu yang paling kita risau sekali. Jadi kita memang kita hari ini kita kena prioritize lah. Allah SWT memang terlalu jelas lah. Hikmah kita ber-PKP ni adalah untuk kita mengenal anak kita dan kita mengenal parenting kita kan. Dan memperbaiki parenting kita. Jadi nampak sangat prioritinya memang anak-anak kita lah, lagi-lagi musim PKP ni. Kita kena sentiasa prioritize. Bila kita ada kerja yang banyak, kita kena letak anak kita nombor satu. Anak-anak kita adalah prioriti yang paling utama. Kerana dia macam seolah satu graf kan. Sekarang ni anak-anak kita kecil kan. Kita sekarang banyak audience kita ibu bapa muda kan. Jadi anak-anak yang kecil ni memang dia bermula dengan dia nak sangat perhatian kita kan. Ni dia punya keperluan perhatian pada kita. Dan kita pula mungkin kita macam tak dapat nak, kita tak perlu sangat pun perhatian mereka sekarang ni kan. Kita perlu tapi taklah banyak sangat yang kita perlu. Tapi kemudian dia akan macam semakin lama semakin menurun kan. Dan kita pula kemudian semakin lama kita sangat perlukan perhatian anak kita. Satu masa nanti kita akan tua, satu masa nanti kita akan pencen dan tak ada kerja dah. Dan pada masa itu masa-masa kita akan banyak merindui masa anak-anak kita kecil kan. Jadi masa tu kemungkinan besar kalau kita tak pernah kita tak settlekan hari ni attention needs anak kita, kemungkinan besar mereka di satu masa nanti tak akan settlekan attention needs kita kan. Sebab dia dah ada life dia sendiri, dia dah ada kawan-kawan dia sendiri, dia dah ada kerjaya dia. Dan paling takutlah bila dialog yang pernah kita bagi dekat anak kita tu dipulangkan balik kepada kita kan. Contohnya mama tengah sibuk ni, tolong jangan kacau sekarang. Jadi bila kita terbalikkan, adik tengah sibuk ni, tolong jangan kacau adik sekarang kan. Benda tu sangat menyakitkan hati kita kalau kita fikir. Itulah yang saya nak katakan attention needs tu. Dia seolah-olah akan terbalik. Kemudian attention debt, hutang attention. Bila kita tak penuhi attention needs yang di awal tu, dia akan jadi hutang attention lah, dan akhirnya dia takkan perlukan pun attention kita tu. Jomlah kita
setkan minda kita kan. Kita kena muhasabah lah. Memang PKP ni Allah memang nak bagi kat ibu bapa dan guru-guru sebenarnya. Untuk kita perhatikan generasi yang sedang kita bangunkan ni. Jadi banyak sebenarnya kajian-kajian dan pengalaman-pengalaman yang telah dibukukan. Jadi antara yang saya nak share, yang saya share dalam slide saya ni lah. Sedangkan sebenarnya banyak lagi di luar sana. Tapi yang paling menarik adalah yang how to talk so kids will listen and listen so kids will talk. Tulisan Adele Faber and Elaine Maslish. Sebab dalam dia bagi komik. Dalam dia ada beberapa komik, contoh-contoh macam mana nak perbetulkan interaksi kita dengan anak. Saya pun ada baca buku tu. Best, sangat best. Saya memang recommend baca buku How to Talk to Kids, Listen and Listen so Kids Will Talk. Kemudian untuk guru juga sebenarnya perlu jugalah untuk baca, sebab guru pun adalah macam sektor yang selalu berinteraksi dengan anak-anak kan. Jadi buku-buku ni patut dibaca juga untuk guru-guru. Yang pertama tadi kita pergi tadi, cara nak merangsang kesediaan belajar ialah dengan interaksi. Jadi sebenarnya cukup dengan interaksi ni je pun banyak lagi yang kita boleh explore bersama dengan anak-anak tu dalam interaksi dengan anak-anak tu. Tapi saya sahaja nak tambahkan lagi 2 supaya kita tak takut sangat. Contohnya dulu saya pernah rasa risau untuk share dengan anak-anak tentang planet-planet. Masa tu umur dia baru setahun. Tapi nasihat daripada seorang pakar psikologi, Dr. Azlina Rozi, dia kata anak-anak ni umur 4 tahun ke bawah ataupun selepas pada tu pun ya juga, tapi 4 tahun ke bawah ni memang otak dia macam sponge kan. Dia boleh serap je, dia boleh serap dan dia boleh simpan segala maklumat yang kita bagi. Jadi as long as kita hanya expose, insyaAllah benda tu bagus untuk otak dia. Jadi saya macam fikir, betul juga kan, why not bila dalam fasa yang kecil ni, masa ni lah kita nak merangsang kecenderungan dia terhadap ilmu tu, terhadap informasi-informasi yang baru. Jadi dalam exposure ni kita dedahkan sahaja. Dan terutamanya pada fasa anak-anak kita kecil lagi, iaitu 7 tahun ke bawah sebelum masuk sekolah. Dan sebenarnya ini daripada pandangan saya sebagai seorang ibu dan guru berdasarkan pengalaman semata-mata. Jadi sebaik-baiknya kena rujuk milestone dengan OT lah, ataupun dengan yang memang ahli dalam bidang dia. So milestone ni kiranya yang antara yang sepatutnya dicapai kan oleh umur tersebut. Tahap perkembangan. Tahap perkembangan kanak-kanak tu pun kena jadi kena refer betul-betul jugalah. So maksud exposure ni dia macam tengah-tengah antara 2 ekstrim. Sebab dalam parenting ni ada juga school of thoughts yang rasa sebenarnya anak-anak ni dengan main lah dia belajar. Itu memang sangat betul lah. Tapi bila dia macam dia advocate benda tu, dia advocate sampai satu tahap, main tu sendiri dah belajar kan. Dan tak perlu belajar formal. Jadi kat situ ada istilah unschooling. Istilah unschooling ni maksudnya dia tak nak sekolahkan anak dia, sebab dengan cara itu anak tu akan belajar dengan lebih hebat. Saya bukan nak menyangkal ke apa, tapi saya nak bawa kepada tak nak bawa kepada ekstrim tu lah. Dan ekstrim lagi satu ialah yang majority lah, expectation tinggi, exam oriented, kemudian memaksa anak untuk achieve kan. Jadi yang tengah-tengah tu adalah kita dedahkan dia dengan ilmu, pada masa yang sama kita tak bina expectation dalam kita tak paksa dia sangat kepada satu expectation. Yang antara yang kita kena expose ialah vocab yang banyak. Sentiasa kita kena kenalkan kan apa yang ada di depan mata dia tu, di rumah, barang di rumah. Bila dia jumpa orang, kita cakap ini pakcik Fakhrani contohnya kan. Sentiasa kita kena bagi dia exposure apa yang ada di sekeliling dia, supaya dia lebih alert dengan sekeliling. Dan kalau untuk ibu bapa yang nak lebih serius, sempena PKP juga kan, boleh bina kurikulum lah, ataupun boleh bina target kan, untuk kita mudah follow dan kita boleh muhasabah anak kita ni sesuai ke tak dengan target ni. Bila tak ada target, kita akan macam tak tahu apa yang kita buat dengan anak. Jadi bila ada target tu, kita boleh
ada structure sikit lah. Cuma Ada kita tak stress guideline lah. Ada guideline. Ada buku target 5 kan daripada OT Aisyah Rozali. Banyak sangat membantu saya dari sudut cadangan-cadangan aktiviti dengan anak-anak. InsyaAllah ilmu yang sangat menarik hari ni.